Yang kedua, salah faham kita terhadap kepribadian Nabi adalah orang ramai memahami bahawa Nabi itu sepanjang hidupnya, Nabi ni hidup dalam keadaan miskin. Ini masalah. Sehingga orang bayangkan Nabi ni miskin, pakai piah lembek, ada tak lalat, nyanda tiang masjid, gentai tasbih, tak kerja, belai janggut. Dah, ini saya ingat perlu diberi kefahaman. Ada setengah orang kadang dia tak nak ubah diri dia, berusaha lebih jauh dalam mencari rezeki. Tanya ngapa awak tak nak berusaha lagi? Pada dah Nabi miskin ustaz, ikat batu pada perut. Ini masalah. Pemahaman terhadap kisah-kisah Nabi ini menyebabkan orang membuat kesimpulan yang pelbagai. Tetapi kita tidak boleh salahkan masyarakat, sebab mereka juga mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh para asatizah. Antara cerita yang masyhur adalah sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin munzu qadimal madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'a hatta qubida." Kami sekeluarga tidak pernah kenyang dengan makanan yang dibuat daripada gandum halus. Selama 3 hari berturut-turut kami tak pernah kenyang. Sejak daripada kami pindah ke Madinah sampailah Nabi wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pun kata, wallah sianya Nabi miskin sungguh, lapar sokmo. Ada riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, "In kunna alu Muhammadin namkuthu syahra ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u." Sesungguhnya kami, iaitu keluarga Nabi Muhammad, pernah selama sebulan dapur tidak berasap kecuali ada kurma dan air saja di rumah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Oh, kita pun kata Allah miskinnya Nabi, nyaknya lah Nabi miskinnya. Begitu juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Abu Hurairah yushiru bi isba'i miraran yaqul." Kata Abu Hazim, aku pernah tengok Abu Hurairah mengarahkan jari dia ke arah mulut dia, menunjukkan jari dia ke arah mulutnya, dan dia mengatakan, "Wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi ma syabi'a nabiyullah wa ahluhu salasata ayamin tiba'an min khubzi hintatin hatta faraqad dunia." Demi Allah, Nabi dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang 3 hari berturut-turut, dan itulah keadaan Nabi sampailah Nabi wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga riwayat yang kita biasa diperdengarkan adalah kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab, dia pernah sekali melihat bekas tika ada pada badan dan pipi Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dakhaltu ala Rasulillah wa huwa mutataji' ala sariri marmulin bi syaritin." Aku pernah datang ziarah rumah Nabi. Ketika itu Nabi duduk dalam sebuah bilik, tidur atas tika yang tidak beralah. Laisa baina jildihi wa baina syariti thawbun, dan tidak ada kain yang membalut badan Nabi ketika dia baring di atas tika itu. Wa tahta ra'sihi wasadatu min adami khusyuha lifun, dan di bawah kepalanya adalah bantal yang dibuat daripada kulit kambing yang diisikan dengan sabut. Kita pun bila dengar, Allah miskinnya lah Nabi, bantal pada kulit kambing, Allah insaf. Fanharafa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhirafah, fanazara fara'a syarita qad athara bi janbihi fabaka Umar. Faqala Rasulullah, "Ma yubkika ya Umar?" Lalu Nabi pun beralih kedudukannya tempat dia baring tadi. Umar kata, "Aku nampak bekas tika berbelang pada belakang Nabi." Bila Umar tengok saja keadaan demikian, fabaka Umar. Umar menangis. Umar menangis. Nabi pula pelik, dia bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa awak menangis? Apa hal awak menangis? Maka Umar pun menjawab, "Amma wallahi ya Rasulullah, ma abki illa likauni a'lamu annaka akram 'ala Allah min Kisra wa Kaisar, fahuma ya'ishani fima ya'ishani fi min ad-dunya." Kata Umar, demi Allah,
tuan adalah orang yang jauh lebih mulia daripada Raja Parsi dan Raja Rom. Tapi mereka berdua sekarang sedang berpesta pora di istana masing-masing dengan pakaian mewah, makanan mewah, macam-macam. Wa anta bil makanil ladzi ara. Tapi tuan ya Rasulullah, walaupun manusia agung dan hebat, tengoklah mana kedudukan tuan sekarang. Berbirat badan penuh dengan bekas tika. Bandingkan Raja Parsi dan Raja Rom. Apa Nabi respon? Awama tarda ya Umar antakuna lahumud dunya walana al-akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau redha wahai Umar, segala kemegahan dunia itu pakat berilah pada puak-puak tu, dan untuk kita cari pahala akhirat. Maka Umar jawab, bala ya Rasul, of course, itulah yang terbaik ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah. Faqala fa innahu kadzaka. Maka kata Nabi, itulah cara yang sebenarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ada banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa Nabi ini digambarkan sebagai orang yang miskin. Kita ingin jelaskan pada malam ini, walaupun kita biasa mendengar bahawa Nabi ini miskin, tapi sebenarnya muslimin muslimat, Nabi tidak miskin. Nabi memilih hidup sederhana. Beza. Itu beza. Mungkin kita pernah dengar perkataan zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ni orang yang memiliki tapi tak rasa memiliki. Harta dunia ni sampai ke kulit je, dia tak sampai ke hati. Barang perlu diingat, Nabi SAW ni dia memilih hidup sederhana dalam keadaan dia memiliki harta. Ini barang perlu diingat. Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah cerita, Nabi pernah cerita pada dia, arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahban. Mu tahu tak, kata Nabi, Allah pernah tawarkan pada aku semua batu kerikil di Mekah jadi emas. Engkau tahu tak, kata Nabi. Tapi aku tak nak. Aku tak nak. Qultu la ya rabbi walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman wa qala salasan aw nahwa hadha. Tapi Nabi jawab, oh tidak wahai Tuhanku, aku lebih selesa kalau aku kenyang sehari, lapar sehari, kenyang sehari, lapar sehari. Diulang sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi dia pernah dapat tawaran lumayan, tapi dia tak nak. Dia memilih untuk hidup sederhana. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Allah arsala ila nabi malakan min malaikah ma'al malak Jibril. Satu hari, kata Ibnu Abbas, Allah utus pada Nabi 2 malaikat. Satu malaikat Jibril, satu lagi malaikat Nabi tak kenal. Ni orang baru. Faqala lahul malak, malaikat hak baru ni dia telah bercakap kepada Nabi, ya Rasul, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyan abdan au nabiyan malikan. Ya Rasulullah, saya diperintah oleh Allah untuk renew kontrak. Rupanya ni malaikat dari Jabatan Perkhidmatan Awam untuk nak renew kontrak Nabi. Saya diperintah oleh Allah yukhayyiruka, supaya tuan buat pilihan, tanda tangan sekarang, nak sistem syariat yang mana ni sekarang. Tuan diberi peluang meneruskan servis sebagai Nabi, tapi dalam masa yang sama kita upgrade post tuan Nabiyan Malikan. Tuan jadi Nabi dan jadi raja. Ataupun tuan nak kekal post sekarang Nabi tapi jadi orang biasa. Nabi pernah di offer. Ketika Nabi di offer, adakah Nabi terus tolak, tak ada, saya zuhud? Tak. Nabi diam, terfikir juga, kalau aku sign ni turus 3, takkan tak nak. Bukannya jusasi turus 1. Berapa besar kuasa, bawah sikit pada Timur Menteri je. Besar kuasa ni, jadi raja pula lagi. Nabi mengenangkan macam mana hebatnya Nabi Sulaiman. Kau orang ada setengah orang, bila kita kata, awak kenapa tak nak berdakwah, nak cegah kemungkaran? Tunggu ada kuasa dulu lah. Ada orang dia nak buat
Cegah kemarin, tunggu ada kuasa dulu. Sebab dia nampak dengan kuasa baru kita boleh buat perubahan. Kita tak nafikan benda tu penting. Kekuasaan lebih memudahkan kita menegakkan agama. Tapi Nabi jadi terfikir, kalau aku sayang ni macam mana? Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jibril kal mustashir. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi sebelum buat keputusan, dia pandang kepada Jibril alaihissalam. Jibril sahabat lama, kenal pada dulu lagi. Dia minta pandangan Jibril, tapi dia tak bercakap, dia tunjuk isyarat. Kal mustashir, buat isyarat sajalah. Tak tahulah apa isyarat Nabi buat, kenyek mata ke angkat kepala, kita tak tahulah. Mana guna gamak, sai. Itulah contohnya. Fa'au ma'a ilahi antawaddu. Jibril buat isyarat, jangan ya Rasul. Maknanya jangan sai. Stay humble, tawaddu, sederhana, jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Maka kata Nabi kepada malaikat daripada JPA ni tadi, bal nabiyan abdan, tak apalah, saya kekal jadi Nabi dan saya nak kekal jadi orang biasa-biasa saja. Hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Baihaqi.